Belum larut malam lagi, Tuan Pengerusi. Datuk Speaker. Ya, Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih memberi peluang pada saya untuk membahas rang undang-undang skim kepentingan 2015 ini. Pembahasan saya pendek, tidak panjang sangat. Tuan Speaker, setahu saya rang undang-undang ini adalah berdasarkan Seksyen 84 Akta Syarikat 1965. Bukan semalam, baru tadi kita bincang tentang rang undang-undang syarikat, baru dibahaskan dan juga diluluskan. Sekarang ini adalah dengan kata lain part 2 lah daripada Akta Syarikat 1965. Pada asasnya saya tidak mempunyai bantahan yang serius tentang rang undang-undang skim kepentingan ini. Sehubungan itu saya akan membahaskan dua perkara saja daripada sudut pengebalan dasar. Datuk Speaker, perkara pertama ialah mengenai skim-skim kepentingan yang merangkumi kelab-kelab golf, rekreasi, skim pertanian dan kongsi masa ataupun time sharing, merupakan syarikat-syarikat ataupun korporasi-korporasi yang seharusnya dipantau dengan baik oleh pihak berkuasa. Jadi rang undang-undang ini memang cuba matlamatnya untuk memantau lah. Dan pada pembacaan saya nampaknya komplit dan baik, ya. Dan perkara dua, saya akan melihat tentang isu dasar tentang keahlian ya, membership yang boleh dijual beli dan juga diperdagangkan. Datuk Speaker, saya merujuk pada perkara pertama. Saya menjangka banyak skim baru yang bakal akan diperkenalkan dalam zaman moden inilah, di mana time sharing ni kuat, grower scheme pun ada. Oleh itu kita kena membaca, saya pernah membaca beberapa kes yang melibatkan pihak pelabur dan juga ahli skim-skim yang mengalami kerugian. Bagi saya secara personal, bukannya saya telah membeli skim ini, tapi saya tahu sangat terperinci tentang kes Country Heights Grower Scheme yang telah ditubuhkan oleh Tan Sri Lee Kim Yew, di mana skim telah dijual kepada masyarakat umum, kebanyakannya suri rumah tangga. Isu ini penting sebab isu ini bagi saya adalah first grower scheme, ya, dan isunya tentang penanam kelapa sawit di kawasan Kelantan. Harga jualan pada masa itu banyak housewife di approach oleh salesman, adalah lebih kurang 8,000 satu plot tanah sebesar satu suku ekar. Quarter acre ada cost of RM8,000, Datuk Sri. Maknanya satu ekar tu lebih kurang kalau jual 4 lot ni RM32,000. Tuan Speaker, tanah Country Heights ini terletak di Gua Musang, dekat Gua Musang, ya. Saya kenal kawasan ni sebab saya selalu lalu kawasan Gua Musang. Ayah saya ada bisnes di kawasan Gua Musang juga, dan saya tahu sangatlah apakah harga tanah sawit di kawasan Gua Musang. Country Heights telah menjual tanah kosong dengan janji menanam kelapa sawit ni pada harga RM32,000 seekar. Kos tanaman seekar sehingga kelapa sawit ini membesar sampai umur 4 tahun tu, baru dia keluar buah dia, adalah cuma from the first year to the fourth year cuma RM4,000 saja. Kos penanaman, clearing, land clearing, baja semua ni untuk 4 tahun lebih kurang RM4,000 saja. Dan harga kos tanah kosong di Kelantan ni pada anggaran saya lebih kurang RM7,000, RM8,000 seekar. Jadi jumlah kos kepada Country Heights pada permulaan projek ni ialah cuma RM12,000 seekar. Apabila Country Heights menjual tanah pada harga RM32,000 seekar, dia nampaknya meragut keuntungan besar sekali, lebih kurang RM20,000 seekar. Oleh kerana keuntungan yang besar sekali, iaitu lebih kurang 200% daripada kos dia, Country Heights berani menjanji ahli-ahli skim bahawa mereka akan menerima pulangan sebanyak 8% bagi tahun pertama hingga ke tahun keempat. Pulangan dari tahun kelima hingga ke tahun 23, sebab pokok sawit ni ada maturity date 23 tahun lebih kurang, pula akan berdasarkan harga minyak sawit mentah selagi harga tersebut tidak kurang daripada RM800 satu tan. Skim tersebut, yang ni Datuk Speaker, penting tau, sebab skim tersebut dapat sambutan yang baik sekali dan telah
melihat 215 juta wang bertukar tangan untuk skim ni. 215 million was paid to Country Heights untuk skim ini, di mana kebanyakan pembeli adalah suri rumah. Ya. Malangnya kita semua tahu sekarang skim ini telah hancur. Ya, wang yang diterima oleh Country Heights tidak digunakan sepenuhnya untuk menanam kelapa sawit. Ini telah diekspos oleh The Edge, satu artikel yang panjang 2-3 tahun lalu. Dan apa yang dijanjikan tidak berlaku, dan Country Heights pula kata dia rugi 4 juta. Hakikatnya Country Heights menamatkan skim tersebut dan cuba kembalikan wang yang telah dilaburkan, serta membuat goodwill payment daripada Tan Sri Lee Kim Yew sendiri sebanyak 25 juta pada para pelabur. Tapi this administration took a few years, 2-3 tahun. Isu ini telah menjadi skandal, saya rasa Menteri boleh confirm, skandal yang terbesar dalam sejarah pengendalian skim-skim kepentingan, khasnya growers scheme. Kes ini berlaku pada tahun 2013. Dia tamat pada tahun 2013. Tuan Speaker, jikalau sesuatu skim memberi kepentingan besar sekali kepada promotor seperti Country Heights dengan pulangan 200% daripada kos mereka, maka skim ini dengan izinnya is just too good to be true. Mana ada orang labur 12,000 satu ekar, jual 32,000 satu ekar. Dia pendapatannya 200% growth. Ya. Jadi dengan izin, this scheme should have never been approved by the government or by the ministry in the first place. It's too good to be true. Sekarang kita semua tahu bahawa skim ini gagal, dan setahu saya, yang ini lebih penting, tidak ada seorang pun dibawa ke mahkamah ataupun didenda dalam perkara ini. Jadi saya berharap melalui rang undang-undang ini, kerajaan akan dapat memantau dengan lebih baik dan memastikan skim-skim seperti Country Heights ini tidak akan menjadi skandal kewangan yang besar lagi. Yang penting kita mesti prihatin dalam semakan saya, dalam research yang kita buat daripada staff saya dan intern saya, kita dapati sekarang masih ada 148 skim yang didaftar dengan SSM. Bagi saya nak tahu daripada Menteri, adakah 148 ni boleh tak kita masuk balik retrospectively lah, incorporate into the law, dan kita pantau bermula dari sekarang, ataupun adakah undang-undang ni untuk yang masa akan depan ya. Jadi saya harap dan saya dah baca section ni, semua section dia nampaknya cukup mencukupi, kita boleh pantau. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, the proof of the pudding is in the eating. Kita kena tengok bila kita pakai ni boleh atau tidak kita pantau secara dalam dunia korporat apa dunia yang benar lah ya. Kita masih perlu juga, yang penting saya rasa, kita perlu mendidik selain daripada undang-undang ni, ialah pegawai-pegawai penguatkuasa kena pandai menganalisa dan juga cari red flag yang automatik. Apabila tengok skim-skim yang nampaknya too good to be true, the ministry, menteri saya minta kalau boleh itu bagi kursus yang kuat untuk penguatkuasa untuk buat analisa. If the scheme is too good, please do not approve them, do not register them. This is not good. Ya, Country Heights ni cerita yang mujur lah, dan you bayar balik semua. Ya, kalau dia bukan orang kaya, I can't imagine 250 million just disappear daripada suri rumah. You know? Jadi Tuan Speaker, saya merujuk pada perkara kedua saya, itu ialah isu keahlian yang boleh dijual. Seperti maklum, apabila kita membeli satu keahlian club golf, keahlian tersebut mempunyai bilangan ahli yang terhad. There's a limit to what the membership is. Terdapat klub-klub yang membenarkan membership ini dijual beli, ya. Oleh kerana bilangan keahlian adalah terhad, maka market forces sebenarnya menentukan harga keahlian di pasaran. Katakan dahulu, kalau saya tak tahulah siapa dalam dewan ni, kebanyakannya saya rasa sebelah sana yang ada membership KLGCC, beli dengan harga 300,000. Mungkin hari ini keahlian 300,000 ni sekarang dah sampai setengah juta, ya. Jadi kita faham membership ini, kalau dia ada limited to say 2,000 golfers or 3,000 golfers, dan ada orang yang jadi kaya, ada yang jadi muflis, dia akan jual beli, ya. Oleh kerana this membership dalam skim rang undang-undang ini adalah tradable,
Dengan izin, we need very strong regulations on these trading practices. Dan seperti yang saya katakan tadi, saya dah baca dan nampaknya memang adalah some of the measures yang kita perlu lakukan. Dan ini juga bermakna bahawa semua syarikat-syarikat ataupun klub-klub skim kepentingan ini perlu mengadakan akaun-akaun yang rapi dan juga transparent kepada semua member dia. Saya harap menteri akan dan kementerian akan continue to focus on this issue, di mana transparency akaun dia untuk kita dapat harga pasaran yang betul dan patut. Datuk Speaker, isu-isu yang saya telah bangkitkan nampaknya lebih kurang is all covered lah, bukan isu yang besar sangat. Jadi saya tidak mempunyai apa-apa bantahan serius terhadap rancangan undang-undang ini. Hakikatnya seperti yang saya telah katakan, kita cuma boleh berharap penguatkuasa, ahli-ahli skim dan promoter-promoter skim ini boleh bekerjasama semua dan memastikan satu implementation rancangan undang-undang secara baik. Itu saja. Terima kasih.